Okey, Assalamualaikum hai semua. Okey, kembali lagi kita dalam Keluarga Talk. Okey, untuk kali ni, untuk live kali ni kita berbeza. Waktu PKP kita lain kan. Kita video call kan. So kali ni kita live dekat kita punya office. So hari ni bersama saya kita ada Dr. Haji Tengku Asmadi. Kira tu? Doktor daripada MAP Training Sdn Bhd, betul? Betul. Okey, so doktor, sihat hari ni? Alhamdulillah. Kalau tak sihat kan, guard tadi tak bagi masuk. Yelah, cuba cek suhu kan. Kita orang pun kalau terlebih suhu kena duduk luar dulu tu. Alright, so hari ni okay, sebelum tu yang siapa yang tengah tengok live ni, pun masuk, jangan lupa share kita punya perkongsian ni sebab menarik tau. Hari ni sangat menarik sebab kita akan kita akan kupas tajuk skill parenting bantu anak jadi pintar, okey? So ada apa-apa nak tanya ataupun nak share pengalaman sendiri, nak ajar anak, boleh drop dekat komen, nanti saya baca, okey? Saya baca dari sini, sana jauh sangat kan. Okey, so doktor, first kali saya tanya sebab kita punya tajuk skill parenting bantu anak pintar. Okey, first kali apa itu anak pintar? Okey, menarik kan? Sebab apa? Sebab bila sebut anak pintar ni, saya akan bercakap dari bukan sahaja ilmu pengetahuan tapi dari pengalaman. Sebab saya ada 9 orang anak ni, 9. Kan 9. Daripada yang umur 30 tahun sampai umur 15 bulan. Saya ada batch by batch dan saya besarkan mereka dengan cara yang berbeza-beza. Kerana saya nak dapatkan hasil yang berbeza-beza. Termasuklah ada yang saya didik memang untuk menjadikan dia pintar. Contoh dia pintar, boleh membaca cepat, boleh bercakap dengan apa orang kata, bercakap dengan apa, tanpa pelat-pelat, kan. Kemudian sampailah kepada tahap boleh lompat terus kelas dari umur daripada 6 tahun dan masuk darjah 2 dan sebagainya. Jadi pintar lah tu kan. Bila kita sebut pintar, kita definisi pintar ni kita kena faham manusia ini mempunyai kepintaran yang pelbagai. Contoh dia, ada orang pintar dari segi bahasa. Ada orang pintar dari segi, bila pintar bahasa dia pandai bercakap, membaca dan sebagainya. Ada orang pintar dari segi matematik. Ada orang pintar muzik. Ada orang pintar dari segi olahraga. Ada orang pintar dari segi pergaulan dan sebagainya. Jadi kepintaran itu berbeza-beza. Jadi bergantung kepada kita apa bentuk kepintaran yang kita mahukan. Tetapi yang paling penting sekali, kepintaran itu biarlah seimbang. Biasa imbang. Okey. So, macam contohlah kan, doktor kata seimbang. Okey, contoh kalau macam dia lebih kepada kira-kira, tapi kalau dia baca tu slow, macam mana tu? Dia sebenarnya kalau kita perhatikan, adalah anak yang lambat boleh membaca. Jadi daripada segi kepintaran bahasa dia lambat. Tetapi bukan bermakna bila kepintaran bahasa lambat maka dia campur tolak dia juga lambat. Kan kita boleh campur tolaknya, tak perlu membaca sebenarnya. Kita ambil 2 batang anak mancis misalnya, okey, 2 campur 2 jadi 1 2 3 4. So dia pun faham yang tu. Itu kepintaran dari segi matematiknya dah ada daripada awal. Mungkin bila kita kata suruh dia membaca misalnya BA bar, CA char sampai sudah lambat dia dapat misalnya tu kan. Sebab ada perkara yang misalnya anak-anak kita bila dia lambat sangat membaca, kadang-kadang kita kena tengok juga. Sebab ada setengah kes adalah masalah disleksia. Maknanya disleksia ni maknanya dia tak boleh nak dia melihat huruf ni lintang pukang terbalik, kadang-kadang bergelombang. Jadi oleh sebab tu kita kena semak dia betul-betul lah kalau lambat sangat. Tetapi biasanya kalau lambat taklah sampai ketinggalan sampai tak boleh membaca. Kalau tak boleh membaca tu, buta huruf itu masalah lain. Ya. Jadi oleh sebab tu pada kita sebagai ibu bapa, bila kita besarkan anak-anak kita, kita kena faham apakah persediaan daripada awal, daripada dalam kandungan untuk kita jadikan anak kita tu pintar. Itu yang saya nak kongsi-kongsikan hari ni. Alright. Okay. So, siapa yang baru masuk tu, yang tertinggal, kita hari ni nak bincang pasal, bukan bincang lah, kita nak ulaskan lah topik pasal skill parenting bantu anak jadi pintar. Jadi kalau yang tak sempat tengok dari awal, boleh share dulu, boleh share dengan kawan-kawan sebab orang kata ilmu ni penting lah. Sebab dia bukannya
dia macam mana, dia sebab dia masa depan anak-anak, macam tu. Betul. Okay. So macam doktor sendirilah tadi cakap doktor ada pelbagai jenis cara doktor ajar anak kan. Ada yang macam fast track sangat tadi. Ada yang cara lain juga. Ya, betul. So boleh tak doktor explain sikit lah macam salah satu cara ke yang okey, doktor amalkan? Saya kongsikan daripada untuk tip kepada ibu bapa kita kan. Pertamanya sekali, kalau kita nak anak pintar daripada awal lagi, daripada dalam kandungan lagi, maka kita kena jaga beberapa perkara. Iaitu yang paling penting sekali, pertama adalah pemakanan yang kita sebagai, bukan kita lah, ibu, kita ni maksud saya kan. Yang mana ibu makan. Yang ibu ni apa pemakanan-pemakanan yang patut dia lebihkan. Maka dia kena banyak pemakanan-pemakanan yang boleh membina otak. Sebab tu bila dalam kandungan ni kita bagus makan pelbagai pemakanan sunnah ni. Banyak makan kismis, banyak makan kurma, banyak makan misalnya minum susu kan. Jadi benda-benda macam ni pemakanan daripada awal, sebab bila pemakanan untuk membina otak, sebab anak tu tadi kan dia daripada janin seketul daging bermula dia membesar kan. Jadi masa itulah pembentukan sel-sel otak apa semua berlaku. Jadi oleh sebab tu kita kena makan pemakanan yang membina sel-sel otak tu tadi. Ya, kalau makan banyak buat kekacang kan, benda-benda macam tu dia bagus untuk otak ibu, dia bagus juga untuk otak bayi tu tadi. Dan yang paling penting juga, ibu kena jaga emosi. Kan, kena jaga emosi. Sepanjang mengandung ni kena jaga emosi. Kalau kita perhatikan, emosi ibu sangat berkait rapat dengan anak yang dilahirkan. Kalau kita lihat ibu yang waktu dia mengandung, dia banyak bersedih, dia banyak murung, dia banyak nak marah orang, dia banyak sakit hati. Jadi anak tu keluar pun tak tenteram jiwanya nanti. Kan? Jadi ibu kena banyak bertenang, dan dalam masa mengandung kena banyak mendengar Al-Quran. Kalau kita tak boleh baca Al-Quran sekalipun, kita mendengar bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, sebab kandungan itu boleh mendengar. Masa waktu dia membesar kita tak sempat membaca, tetapi biarlah kalau boleh sekeliling rumah kita pasang kuat-kuat Al-Quran. Pasang kuat-kuat tau, bukannya letak kat telinga. Ini ramai salah faham ni. Bila kata dengar Al-Quran, dia ambil letak headset, dia seorang je dengar. Baby tak dengar tu, sebab dia melalui telinga. Tapi kalau dia pasang kuat-kuat, macam kita bercakap sekarang ni, kalau ada bayi dapat mendengar suara saya. Tu dia. Jadi sebab tu biar kita pasang Al-Quran kuat-kuat. Jangan kita main dengan muzik-muzik rancak-rancak kan, yang mana bayangkan kalau kita tu muzik rancak, jadi tak begitu bagus. So tadi kita dah masuk kata untuk bayi yang dalam kandungan, untuk yang budak-budak. So macam mana untuk yang sekolah rendah, sekolah menengah juga? Okey, bila kita lihat hari ni, dulu budak masuk darjah 1 nak belajar ABC 1 2 3. Tetapi sekarang dah berubah tau, yang mana budak masuk dah pandai itu semua. Jadi kalau kita tak rebut peluang hantar anak ke tadika masa dia umur 45 tahun, maka ketika itu bila dia masuk sekolah rendah, dia tertinggal. Dia tertinggal berbanding rakan-rakan dia. Ini akan menyebabkan dia rasa macam rendah diri, malu dan sebagainya. Jadi sebab itulah, kepada ibu bapa, mulakan dengan tadika. Sebelum dia masuk sekolah rendah, mulakan dengan tadika. Sekurang-kurangnya asas dia untuk membaca, mengira, sekurang-kurangnya dah ada. Jadi bila dia dah masuk sekolah rendah, kita dengan anak-anak, kita kena faham, bila kita nak anak-anak kita ni pintar, dia kena, kalau dalam belajar misalnya, dia kena didedahkan dengan banyak bahan-bahan pembacaan. Kita kena anak kita ni rajin membaca. Dan hari ini zaman sosial media, zaman internet, berikan anak kita pendedahan melihat YouTube. Misalnya kadang-kadang kita nak anak kita pandai bahasa Inggeris. Bila kita nak anak kita pandai bahasa Inggeris, dia kena ada pendedahan dengan bahasa itu. Tetapi anak kita tu sendiri, dia kenalah selalu mendengar. Jadi oleh sebab itu, berikan dia YouTube sekarang ni banyak dalam bahasa Inggeris kan. Biar dia mainkan lagu-lagu, menyanyi bahasa Inggeris, kemudian dia dengar cerita bahasa Inggeris, dia ada
program-program bahasa Inggeris. Saya teringat macam contoh anak saya yang umurnya sekarang 6 tahun, bulan depan baru masuk 7 tahun. Daripada umur dia 4 tahun, dia sangat minat ada satu tentang rancangan di YouTube yang mana toy review tau. Okay, ada rancangan toy review yang mana dia suka tengok budak ini dengan ayah dia review toy. Jadi bila review toy, maka dia banyak berkomunikasi dan dia banyak bercerita, dan anak saya dia selalu dia engage, sangat obses dengan benda tu. Tetapi apa yang berlaku, bahasa Inggeris dia sangat bagus. Kan sebab dia dengar hari-hari. Hari-hari. Jadi bila dia dengar hari-hari, macam orang bercakap dengan dia hari-hari, jadi dia menguasai bahasa Inggeris tu dengan bagus. Jadi ini adalah cara untuk meningkatkan bahasa Inggeris. Kita berikan dia pendedahan awal. Jadi bila begitu, maka anak kita dapat lihat dia lebih ke depan. Dan begitu juga bila matematik, kadang-kadang kita bergerak, kita kena sentiasa tanya dia dalam kereta ke berjalan, kita tanya dia kan. Okey, ini kalau dapat 2 ni campur dengan 3 jadi berapa? Ni mula-mula dia kira pakai jari. Mula-mula lah kan. Tapi lepas pada tu kita kata jari-jari ni masih belum pandai mengira, kena duduk dalam otak. Dan untuk anak tu pintar, kita jangan cakap macam ni, 2 campur 3 berapa? Dia jawab apa? 5. Kan? 6 campur 3 berapa? Dia akan jawab 9. Kita tanya macam ni untuk anak pintar. Berapa campur berapa jadi 6? Okey, so soalan tu sendiri kita ubah dan untuk dapatkan jawapan tu. Jadi dia kena berfikir banyak jawapan. Alright. 5 campur 1, yes. 4 campur 2, betul. 3 campur 3, bijak. Okay. Baru tahu macam ni. Macam saya sendiri baru tahu. Okey, bagus, boleh amalkan. Jadi bila kita buat macam tu, kita membuka peluang untuk dia berfikir. Sebab kita kena faham, kalau dia anak pintar, dia masuk sekolah rendah, nanti soalan-soalan dia ada soalan-soalan berbentuk kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Yang mana dia perlu berfikir di luar kotak, dan soalan-soalan tu memerlukan dia mengaitkan satu perkara dengan perkara yang lain. Jadi bila kita dah latih dia berfikir untuk kaitkan satu perkara dengan perkara yang lain, maka dia dah biasa dengan keadaan sebegitu. Jadi kita kena banyak latihan anak kita sebegitu rupa. Kira macam wow, baru tahulah pasal matematik tu. Kau macam tak pernah fikir benda tu. Kan ada orang dah tahu pasal ni sebelum ni. Okay, so macam tadi macam seronok kan nak tahu pula teknik-teknik apa nak rangsang minda anak kan. Okay, macam tadi saya bagi tahu balik matematik. Lepas tu bahasa Inggeris, mengawal bahasa Inggeris. Jadi macam untuk kuasai satu bahasa kan, macam doktor sendiri tadi cakap dengar lagu. Ada orang macam tengok movie pun ya juga kan. Jadi selain tu ada lagi ke teknik lain yang boleh diamalkan, yang boleh dipraktikkan lah oleh ibu bapa kat luar sana untuk anak-anak? Kita kena dalam kita anak di sekolah rendah, kita masih lagi bercakap dengan sekolah rendah. Okey. Saya ada anak yang mana daripada dia darjah 2, saya telah pun aim dia tahu. Sasarkan dia masa dia darjah 6, dia mesti jadi pertama sekali straight A dalam UPSR. Dan saya nak straight A yang terbaik sebab saya nak minta dia. Saya ramai anak, saya nak seorang sekurang-kurangnya mesti ada masuk Kolej Tengku Kursiah. One of the best school kan. Jangan tanya saya kenapa Kolej Tengku Kursiah. Saya pun tak tahu kenapa, tapi saya fall in love dengan sekolah tu kan. Saya kata kalaulah ada anak saya seorang ke situ, dan saya aim anak yang ini. Aim tahu, darjah 2 saya dah aim. Dan untuk ke sana kan, budak-budak ni kan dia kena seimbang dari segi pelajaran, akademik, olahraga, kepimpinan, wakil sekolah sampai. Jadi daripada kecil kita kena dedahkan dia dengan pelbagai aktiviti juga. Jangan hanya akademik, jangan kerana dia pandai mengira saja, pandai membaca saja, jangan. Tetapi kita kena dedahkan dia supaya dia ada ciri-ciri kepimpinan, pandai bercakap. Jadi sebab itu sekarang ni kita tengok misalnya banyak sekarang ni zaman TikTok, zaman Insta, zaman apa. Ada orang akan melihat itu sebagai satu benda yang negatif. Tetapi kita ambil dari sudut positif, kita nak latih dia bercakap depan orang ramai, beraksi depan orang ramai tanpa malu, tanpa segan. Okey. Jadi ini adalah peluang yang mana kita bina skill dia, yang mana dia boleh berdepan dengan orang ramai, bercakap apa semua. Jadi daripada kecil lagi dia sudah dia post dekat YouTube, tak banyak pun tak apa, untuk latih dia kan, untuk dia share kan. Bayangkan masa mak dia ni bisnes,
Jadi kita bagi dia lipstick, okay, share. So umur masa dia darjah 3, darjah 4, oh dia bercakap bahasa Inggeris, dia share about the lipstick apa semua kan, how to use the lipstick apa. Jadi benda-benda macam tu sebenarnya kita memberikan dia skill berkomunikasi depan orang ramai. Baik, kesan dia anak ni bila kita pastikan, dan satu lagi dari segi strategi belajar. Bila daripada sekolah rendah, kita dah kena ajar anak kita strategi belajar. Sebab apa? Sebab anak yang ini, seorang ni tak ada tuition langsung. Langsung tak ada tuition. Tapi saya ajar dia, saya beritahu dia supaya belajar cara untuk fokus dalam kelas, cara untuk ambil nota. Jadi benda-benda macam ni menyebabkan dia boleh belajar sendiri. Okay, so dia just fokus dalam kelas. Memang amazing lah, sebab tak ada tuition, tak ada apa, just fokus. Kiranya dia sendirilah yang usaha kiranya untuk apa, nak achieve benda tu sampai dia boleh masuk sekolah yang hebat gila tu. Saya pun kalah. Okay, so selamat datang yang baru masuk tu. Hai. Okay, nak say hi kat siapa-siapa ke? Okay, yang baru masuk dia tengok Okay, Siti Ramlah, hai. Oh, ni apa? Nik Fatin, Nik Mahmud pun ada. Hai. Selamat masuk. Yang mana yang terlepas tu boleh share video ni. Nanti kita tengok balik. Banyak sangat dah doktor cakap tadi, apa orang kata, info-info yang berguna. Okay, so kita ada soalan daripada kita punya penonton sekarang ni, iaitu dari okay, dari Wan Amalia. Okay, dia cakap, dia tanya kan tadi Ustaz awal, Ustaz tak dah doktor. Sebab tadi kan dengar apa mengaji semua tadi kan, saya dah tersasul lah tak Okay, so soalan dia tadi, doktor cakap ada pasal pemakanan waktu dalam kandungan kan. So untuk pemakanan waktu diorang dah besar ni, adakah makanan mempengaruhi juga? Okay, saya memang haramkan sebenarnya anak saya yang kecil-kecil ni untuk makan makanan-makanan junk food, makan-makanan, minum air-air yang bergas. Okey, saya tak galakkan. Saya lebih suka mereka minum banyak air kosong dan air susu. Dan apa yang penting juga, pemakanan, banyak makan. Budak-budak ni susah nak makan sayur. Sayur cukup susah kan. Memang sayur-sayuran bagus, tapi budak-budak susah nak makan sayur. Tapi kita berikan suplemen-suplemen yang boleh memberikan vitamin dan nutrisi untuk menggantikan sayur ikan itu. Okey, dan apa yang penting juga, buah-buahan misalnya seperti saya kata awal ni, macam kurma ke kacang apa semua tu memang kita berikanlah, kita boleh berikan. Dan yang paling penting juga, dia ni kalau dia nak belajar, bila dia nak belajar dan sebagainya, maka kita berilah dia, contohnya kalau pemakanan ya, suplemen yang boleh bantu boost otak dia. Banyak sebenarnya, tapi sebab dia orang bukan sponsor rancangan kita, bukan kita sebut kan. Oops, okay, alright. Okay, so yang tu je lah, kira macam junk food apa semua tu dielakkan lah sebenarnya untuk orang kata, untuk kepintaran diorang kan. Okay, so next, yang ada yang tengah tengok live ni, kalau ada soalan drop je, ataupun nak cakap pengalaman sendiri boleh drop dekat komen, nanti saya baca dari sini. Okay, so ada orang share pengalaman dia. Okay, dia kata anak dia waktu kecil, waktu umur 2 tahun kan, kan macam doktor sendiri tadi cakap macam cara macam dia sendiri, dia bagi flashcard tu. Kiranya dia bagi tengok gambar, dia kata, saya baca kat sini tau. Okay, dia kata dia bagi flashcard, dia kata bagi tahu gambar, sambil tu dia tunjuk huruf. Lepas tu ada lagi orang kata dia ada orang ajar tengok macam cara mewarna. Macam doktor sendiri cakap tadi mengira kan. Ada juga cakap dia mengira, tapi dia kira apa yang ada depan mata. Macam tadi doktor kata kira 2 tambah 4 apa semua lah, contoh kan. Macam ni macam 2 bunga macam tu. Dia kalau yang tadi itu sebelum tadika, sebelum sekolah rendah. Sebab apa? Bila kita kata mewarna, melakar, itu ada 2 benda tu. Pertama, untuk dia mengenal warna adalah satu, untuk dia pandai blend color, 2, dan dia untuk dia kontrol pensel dan sebagainya. Itu untuk kita biarkan dia psikomotor dia tu kan, jadi dia boleh kontrol.
Dan yang kalau kita tengok flashcard, waktu dia belum pandai membaca, menulis apa semua, elok pakai flashcard. Tetapi bila dia dah masuk sekolah rendah, sebab sekolah ni dia ada exam, dia ada peperiksaan. Jadi untuk anak kita nampak supaya mereka dipintar, dia banyak kepada pembelajaran output, bukan input. Flashcard itu input. Sebelum dia tahu sesuatu, dia perlu ada input. Tetapi apabila dia sudah katakan pandai membaca, sudah membaca, itu ada sampai kepada fasa untuk dilakukan output. Contoh misalnya dia baca sesuatu, katalah dia baca satu fakta. Contoh, siapakah mereka enjin steam yang pertama? Contoh budak darjah 456, dia dah kena buat macam tu. So itu namanya saya panggil sebagai quiz card. Quiz card maknanya dia ada soalan di depan, maka di belakangnya jawapan. Kalau dia kata, kata kalau kita letak macam ni, kita kata James Watt adalah pereka enjin steam yang pertama. Dia pun pakai James Watt pereka enjin steam pertama. Itu dalam bentuk flashcard. Maknanya kita satu kali sekali tengok, kita dapat input. Baik, tetapi untuk dia pintar, bijak dalam exam, kita tak buat macam tu. Kita kata siapakah pereka enjin steam yang pertama. So dia kena jawab lah. Dia pun kata James Watt, dia semak, yes, betul. That is output. Contoh misalnya, katalah sekarang, bilakah Portugis menyerang Melaka? 19 Nampak? Tapi kalau saya bagi flashcard, yes. Pandai saya. 15-11. Maknanya boleh jawab kan? Mana bijak. Ya Allah, SPM. Pandai juga saya. Itu namanya quiz card. Jadi bila quiz card, dia menguji fakta-fakta untuk dikeluarkan. Maknanya kalau boleh keluar fakta sekarang, boleh tak keluar fakta tu dalam exam? Mesti boleh. Faham. Alright. Satu lagi benda baru kita belajar. Macam tadi awal-awal tadi doktor ada cakap, macam nak kuasai benda biar kata kan. Biar seimbang. Contohlah anak tu dia ada minat dia sendiri, bidang dia yang macam selalu ada orang dari awal boleh tunjuk minat dia. Dari kadang-kadang macam tiba-tiba boleh nampak minat dia, macam tiba-tiba boleh nampak kuasai kan. So yang macam anak yang orang kata, saya bagi contoh satu benda bidang, contoh dia minat sains. Contoh dia boleh hafal lah, orang kata sains punya fakta-fakta saintifik apa semua, nama dia exactly dia boleh sebut apa semua. So adakah kita perlu cenderung untuk biar dia more tu bidang tu, kita cenderung dia terus, ataupun kita bagi relax macam ni? Kita kalau kita tengok sebenarnya anak ni proses belajar dan menguasai pembelajaran. Jadi kalau terlalu awal kita dah pun channelkan dia, salurkan dia untuk jadi doktor, jadi accountant, jadi peguam. Anak ni pandai banyak membantah-bantah sangat, awak jadi peguam. Yang awak ni bijak mengira, accountant. Misalnya kadang-kadang kita lupa bahawa di peringkat awal kita hanya perlu berikan anak seberapa banyak pendedahan yang boleh. Berikan dia banyak pendedahan. Sebab apa? Sebab bila kita dah terlalu cepat salurkan dia nak jadi doktor, nak jadi apa ni, kadang-kadang dia mungkin sebenarnya ada bakat yang boleh pergi dalam satu bidang lain. Jadi kadang-kadang bakat tu, kadang-kadang kecenderungan tu sampai waktu sekolah menengah baru dia nampak kecenderungan tu. Jadi kita usah terlalu gopoh nak cenderungkan dia kepada satu-satu bidang. Tetapi biarlah dia menguasai sebanyak mungkin perkara waktu dia peringkat asas ni. Biar dia menguasai matematik dengan baik, membaca dengan baik, menguasai sains dengan baik, menguasai bahasa dengan baik. Jadi bila benda-benda macam tu dikuasai dengan baik, maka kita telah menjadikan anak kita terbuka, dia nak ke mana pun. Dan sebab anak yang bagus ni, kita campak ke mana pun dia boleh cemerlang. Orang kata apa, campak ke laut menjadi pulau, campak ke langit menjadi bintang. Macam tu lah kan. Jadi kita nak anak kita tu jangan kita terlalu cepat kan. Kecuali bila kita dah, kalau bila dah masuk tingkatan 3, masa tu kita kena fikir. Sebab apa?
dia nak ke aliran sains ataupun sastra ataupun apa. Di situ dia perlu lebih kita tengok kecenderungan dia lebih serius. Sebab apa? Sebab bila dia masuk aliran yang dia tak ambil, contohlah dia tak ambil bidang perakaunan, tiba-tiba nak jadi accountant macam mana? Ataupun dia tak ambil bidang sains, tak belajar biologi, tiba-tiba dia nak jadi doktor perubatan, mustahil. Jadi sebab tu sebelum dia mengambil subjek-subjek tu tadi, ketika itu baru kita tengok mana satu yang kita rasa dia boleh pergi lebih jauh. Dan mungkin ada di antara anak tu pula misalnya dia sangat cenderung kepada agama. Kan dia baca Quran cepat menghafal. Mungkin kita nak minta dia pergi ke bahagian Al-Hafiz misalnya. Jadi itu adalah pilihan yang boleh kita fikirkan kemudian. Tapi di peringkat awal berikan dia pendedahan sebanyak yang mungkin. So yang tadi yang doktor cakap tadi, kalau anak yang cenderung, so macam kali ni kita oppositekan dia balik. Macam mana bila benda tu kita yang suruh anak minat, boleh tak yang tu? Saya tidak begitu galakkan. Sebab apa? Sebab anak kita ni bukan kita, dan dia tak boleh jadi kita. Maksudnya di sini, kalau kita sebagai seorang doktor, kita nak juga anak jadi doktor, sedangkan kecenderungan dia tidak sebegitu. Apa yang akan berlaku? Kesan jangka panjang, kesan jangka panjang. Nanti dia belajar kerana dia ni cerdik, dia akan belajar sampai jadi doktor ataupun sampai jadi arkitek contoh, sebab ayah nak sangat. Baik, akhirnya dia belajar hanya setakat itu dan dia dah tak nak pergi lebih pada itu. Sebab apa? Dia rasa dia buat tu semua untuk ayah dia, memenuhi harapan ibu dia. Tetapi kalau suruh dia buat master, buat PhD, pergi dalam bidang jadi doktor pakar, dia kata cukuplah, dia kata dia dah tu. Sebab apa? Dia takkan boleh pergi jauh sebab dia tidak ada passion. Dia tak ada keseronokan dalam melakukannya selain daripada memenuhi harapan orang tuanya. Jadi kita tidak berlaku adil pada mereka. Sebab tu saya dengan anak-anak, saya beri terbuka. Dia nak jadi apa, dia nak belajar apa, pilihan dia. Jadi bila begitu, dia akan belajar atas kehendak dia sendiri. Sebab tu kalau tengok anak saya batch by batch, misalnya yang pertama lebih cenderung kepada bidang bahasa Inggeris dan sebagainya. Batch kedua cenderung kepada misalnya agama. Batch ketiga ada batch-batch dia. Jadi kita ikut, yang ni cenderung pada apa? Kita berikan dia sokongan, dorongan, kemudian support, lagi kita berikan dia pendedahan. Itu tugas kita sebagai ibu bapa. Okey, betul. Sebab kalau paksa ni pun, kalau macam saya sendiri saya tak suka kena paksa. Okey. So sebab dia cenderung ni akan terjadi macam saya, sebab saya pun muda lagi kan, saya baru je mencecah macam sebelum dia STM apa semua, masuk U apa semua kan. So terdekat lah dengan buat keputusan tu. Jadi macam ada parents macam lepas SPM tu ada yang suruh ambil kos ni lah, ambil kos ni kan. Itu baru macam itulah. Dia boleh beri pandangan, bukan maknanya tak boleh langsung. Ibu bapa boleh beri pandangan. Sebab apa? Sebab kita orang yang dah dulu makan garam, dan kita mungkin mempunyai info-info yang anak kita tidak punya. Jadi oleh sebab itu kita berikan info-info kepada dia untuk dia berfikir dan pertimbangkan dan buat pilihan. Kan? Jadi membantu dia memberikan fakta-fakta. Contoh misalnya kita kata ayah rasa kalau awak ambil bidang ini, kalau ikut kepada pengalaman ayah 5 tahun awak belajar di universiti, nanti insya-Allah bidang ini akan mendapat tawaran kerja yang sangat besar sebab permintaannya akan sangat tinggi. Jadi perkara-perkara sini kita kena berikan info kepada dia. Contoh pernah dululah adik ipar saya ketika dia bertanya kepada saya, dia kata balong nak ambil orang semua nak belajar IT ni kan, semua orang jadi IT satu bidang kegilaan, tapi apa yang patut dia masuk? Dia kata apa lagi bidang yang dia minat? Dia kata dia minat juga dalam human resource, dalam business admin. Saya kata ambil business admin. Dia kata tapi semua orang nak pergi IT. Tak apa, ambil business admin. Jadi dia kata, dan sebab saya tanya dia minat tak? Dua-dua dia minat. Jadi masuk business admin. Apa hasil dia? Yang berlambat keluar IT, ramai tak dapat kerja. Yang dia dapat kerja awal, so dia mendaki cepat dalam perjawatan dia, dan pada usia muda dia jadi pengarah, jadi itu. Jadi peluang itu kadang-kadang kita kena tengok ke depan. Kiranya sebenarnya untuk orang kata skop ni kena pandai bezakan lah. Sebenarnya memang ibu bapa tu nak minta untuk cenderung situ, ataupun sebenarnya sebagai orang kata maklumat, ataupun sebagai orang kata
untuk tolong kita lah untuk choice benda tu. Sebab sekarang ni pun setengah apa orang kata keluar result UPU, seiring lah kiranya dengan benda ni kan. Memang kena lah timing dia. Okay, so kita baca sikit komen apa jadi dekat kita punya komen kan. Okay, so ada orang komen kata baguslah cara doktor tadi tu yang kira-kira tu. Yelah, kita memang first time kan dengar cara kira-kira. Bagi jawapan siap-siap, suruh buat lain dia punya soalan kan. Memang first time, bagi saya sendiri first time. Kira ramai orang cakap pasal benda tu. Memang baik lah, memang tu baik lah benda tu. Untuk bahasa ada lagi. Oh, ada lagi. Okay, contoh, saya bagi satu lagi. Okay. Macam mana eja apple? Eja apple macam mana? EPAL. EPAL. Okey. Daripada perkataan EPAL, cuba bina seberapa banyak perkataan lain. Contohnya ialah LAP. Kan? Contohlah, maknanya tadi kita beri katakan satu perkataan dia eja. Okey, apa lagi perkataan-perkataan lain yang boleh dibina dari huruf-huruf yang ada? Okey. So macam ni kan, contoh yang apple tadi, adakah dia secara verbal ataupun secara menulis? Secara verbal kalau dia dah boleh mengeja dalam tu, kalau nak menulis pun boleh, verbal pun boleh. Tetapi apa yang kita nak supaya dia berfikir. Maknanya tadi okey, misalnya kita kata okey, perkataan apa nak belajar ini, perkataan baharu. Okey, macam dia baharu, BAHARU. Baik, cuba bina seberapa banyak perkataan lain daripada perkataan baharu. Okey. Jadi dia mula berfikir dan dia kreatif, dia akan datang kan. Jadi itu untuk huruf. Kan. So kita dapat dua kuasai ilmu hari ni. Kita dapat huruf, kita dapat matematik. So yang ibu bapa kat luar sana, take note benda ni untuk anak-anak yang orang kata sekarang ni dekat rumah kan, nanti bolehlah ajar anak-anak kita sebelum keluar pergi kerja, bagi tas tu, balik kita semak, boleh juga kan macam tu, sementara sekolah tak masuk lagi kan. Okay. So praktikan kat rumah. Okay. And ada orang tanya dekat komen, kan tadi doktor cakap yang anak doktor yang seorang tu betul lah, tak pergi tuition kan, yang boleh kuasai tu kan. Okay, so topik tuition tu sendiri, macam tuition ni sebenarnya wajar ke kita hantar anak pergi tuition, dan waktu umur berapa sebenarnya anak boleh pergi tuition? Sebab sekarang ni ada yang anak tak masuk darjah 1 pun dah masuk tuition. So macam doktor sendiri, tak perlu sebenarnya. Kita janganlah terlalu awal nak carikan tuition untuk anak ni. Kita sebab kadang-kadang saya kesian anak. Bangun pagi, pergi sekolah, balik sekolah, pergi kelas agama, balik kelas agama, malam ada tuition. Habis mana masa dia untuk diri dia? Jadi saya kata tadi, biarlah anak kita ni hidup dia berkembang dengan seimbang. Takkan kita nak anak kita akademik sahaja. Mana kebijaksanaan dia, kata pandai dia, pintar dia dalam sukan misalnya. Mana pintar dia dalam bergaul. Jadi oleh sebab itu kita kena pelbagaikan. Jadi oleh sebab itu darjah 1, darjah 2, darjah 3 tak payah tuition dah. Kementerian sekarang pun tak buat exam untuk darjah 1, 2, 3. Nak tuition kan apa? Kan? Bila dia mula darjah 4, saya tengok kalau perlu sangat, masa dia dah mula naik darjah 5, naik darjah 6, kalau dia ada subjek yang lemah. Kalau katakan dia okey, buat apa kita hantar tuition? Hanya kalau kita nak A yang 100%. Kan? Padahal anak kita dah 80 lebih dah, 90 dah kan. Tak perlu dah tuition. Tapi kerana mak ni, ayah ni nak anak yang perfect sangat, dia nak 100%, hantar tuition lagi. Baik, tak perlu sampai sebegitu. Kita hantar dia tuition untuk mata pelajaran atau subjek yang dia memang perlu ditolong. Yang tak perlu tolong tak payah. Contoh misalnya anak saya yang tak hantar tuition tu, bukan saya tak nak hantar tuition. Saya tengok 3 bulan pertama masa dia darjah 6, tengok exam dia, tengok keputusan dia, perlu tak dia tuition. Kemudian tanya dia pula. Saya kata, okey, adik rasa perlu tuition ataupun tidak? Kan? Dia sendiri kata tak perlulah, dia kata kan, dia rasa dia boleh cope. Jadi kita tengok result dia okey, semua A, daripada dia darjah 4 sampai dia darjah 6, dapat nombor 1, 2, 1, 2, 1, 2 dan semua A, dan tak pernah tak dapat straight A. Jadi bila kita fikir macam nak tuition ni macam tak perlulah tuition. Jadi kita jimatlah duit kita tu. Jadi sebab tu jangan kita beri kerana nakkan semua A maka tak tuition. Tapi kenapa dia boleh macam tu? Macam saya kata awal-awal tadi, saya ajar dia macam mana fokus dalam kelas, ajar dia cara ambil nota, ajar dia tentang output learning, kemudian
berikan dia peluang banyak soalan-soalan. Daripada kecil kita dah biar dia berfikir. Jadi benda-benda macam ni membantu dia dalam menjadi pelajar pintar. Okey, so doktor cakap macam tu, rasanya apa-apa pun sebenarnya kena back to ibu bapa balik, kan? Betul. Sebab macam tadi poin doktor kata tanya balik anak apa yang nak belajar, kalau nak belajar lagi extra untuk tuition, kan? Okey, sekarang ni kita masuk topik ibu bapa. Banyak tadi kita bagi untuk anak-anak, kan? Sekarang kita ibu bapa pula punya part. Okey, so macam okey, sekarang ni kita tahu ibu bapa kebanyakannya lah dua-dua bekerja. Okey, so sampaikan selalu kalau kita balik rumah dah penat, kan, nanti tanyalah anak dah buat kerja sekolah belum. Waktu tu dah kita suruh anak buat kerja sekolah, tapi kita sendiri tak tengok anak buat kerja sekolah tu. Macam tak ada masa lah, and kadang-kadang kalau anak tanya soalan pun sebenarnya soalan tu kita boleh jawab, tapi sebabkan kita ni penat, kita ni tak boleh nak jawab, so kita macam abaikan anak-anak. So macam mana untuk ibu bapa tu sendiri nak memotivasikan diri sendiri untuk orang kata tengok anak belajar. Baik. Kita dalam kita membesarkan anak-anak kita kena ada sasaran, kita kena ada matlamat. Ya, sebab tu pada saya melihat perkembangan anak-anak yang membesar depan mata kita dan mencapai satu pencapaian itu adalah satu kepuasan. Kepuasan. Sebab apa? Sebab saya tahu, okey, bila saya spend masa dengan anak, saya akan buka, saya tengok apa kerja-kerja sekolah anak, mana yang tak siap, kenapa tak siap. Kalau tak siap, kadang-kadang kita juga kena ajar anak cara untuk bersedia menyoal cikgu. Sebab tu saya selalu kata, kalau tak faham, kadang ibu bapa sekarang anak belajar, kita pun tak tahu macam mana nak ajar. Sebab subjek mereka sangat susah, tinggi peringkat anak ni. Saya sendiri pun kadang-kadang nak jawab, cuba jawab soalan bahasa Melayu anak, kalau boleh dapat 100% betul, tak boleh. Jadi oleh sebab itu kita ajar anak kita, mana yang tak faham, tulis kat dalam satu senarai, sediakan untuk bertanya dengan cikgu besok. Sebab salah satu perkara yang anak kita tidak lakukan, perkara yang dia tak faham, dia kata nanti aku tanya, tak faham nanti aku baca, tak faham nanti aku tengok. Tetapi esok dia dah lupa apa yang dia faham. Jadi dia tak selesaikan masalah dia. Jadi skill menyelesaikan masalah itu juga kita kena beritahu anak kita. Jadi dia kena ada satu buku yang dia tulis perkara-perkara tak faham, untuk dia bawa dengan dia. Nanti dia jumpa cikgu sekolah, dia jumpa kawan dalam perbincangan, dia pergi tuition, dia boleh tanya, cikgu semalam saya baca, ini perkara saya tak faham, 1, 2, 3, 4. Jadi selesai perkara tu. Jadi ini adalah strategi ataupun pengurusan untuk dia belajar. Belajar ni bukan nak kena otak tu pintar sangat, tetapi kena cara tu kena betul. Bila cara betul, belakang parang kalau diasah lagi kan tajam. Pandai lagi saya. Pandai lah saya hari ni. Dalam perasaan sendiri. Saya ada terbaca, saya ada pengalaman sendiri lah. Kawan saya pernah post, macam dia sendiri kat rumah dia, mak ayah dia tak bagi tengok TV. Kat rumah dia tak ada TV untuk dia fokus belajar. Jadi macam mana cara tu, kira macam agak-agak berkesan kah sebenarnya doktor yang sebenarnya ni saya nak beritahu lah. TV tak bersalah, alat ini pun tak bersalah, semua benda tak bersalah. Yang bersalah adalah siapa yang menggunakannya. Saya berikan anak saya, dia nak tengok TV ke boleh, tapi pilihlah channel-channel yang boleh menambah info pada dia, yang boleh menambah maklumat. Kita tak nak lahirkan anak yang mana bagaikan katak di bawah tempurung. Esok kawan-kawan bersemang satu kisah di tengah-tengah, apa benda ya. Jadi bila dia jadi tertinggal, apa kesan kepada kebijaksanaan dia, apa dia punya pintar lah, iaitu pintar bergaul, kan? Maka dia akan jadi tertinggal. Jadi bila tertinggal, dia tak boleh masuk dalam geng, tak boleh masuk cerita. Bila tak boleh masuk cerita, maka tertinggal lah. Kan? Jadi oleh sebab itu dia mula rasa disisihkan. Jadi oleh sebab itu anak kena tahu apa yang berlaku. Kan? Orang bercakap tentang COVID, yang PM umum tentang apa, Dr. Nur Hisham umum tentang apa, dia pun tengah-tengah. Iya ke? Ada ke berapa lagi kematian? Dia tak tahu apa-apa. Tak boleh. Jadi anak kita kena tahu. Jadi info-info tu datang daripada TV, datang daripada
handphone, gadget. Jadi oleh sebab tu saya berikan anak saya gadget apa semua. Seusia kecil saya bagikan. Kan? Sebab apa? Masing-masing ada gadgetnya. Tetapi kita yang kena kawal. Jangan kita berikan dia 24 jam pegang benda tu. Kena pastikan dia ada baca Qurannya, kena pastikan belajarnya ada, solat yang terjaga, interaksi dengan adik-beradik wujud. Waktu makan jangan diletak kat meja misalnya. Jadi bila kita ada macam tu, maka insya-Allah takkan menyebabkan anak kita rosak. Alright, okay. So rasanya macam tak adalah pelik sangat kan. Bukan macam kata, sebenarnya masing-masing bagi saya dia ada pro and cons. Betul. Dia sebenarnya yang the main is adalah ibu bapa. Cari ibu bapa tu nak kontrol anak-anak. Kalau kau tak bagi TV ke, kau bagi TV pun. Kalau kau bagi TV, kau tak kontrol, tak juga. Tak bagi TV, kau tak kontrol ke belah sini pun, kau juga salah sebenarnya. Okay. So banyak sangat kita cakap hari ni kan. Tak sedar-sedar rasanya dah ada dekat sejam rasanya kot. Okay. So terima kasih yang menonton. Yang tengah komen ni ada yang saya tak sempat baca. Maaflah soalan tu kan. Sebab kita banyak sangat tadi. Satu topik kita sambung ke topik lain. Sebab dia berangkai kan. Jadi tak perasan soalan anda yang dekat sini. Jadi terima kasih dari kami untuk Dr. Sudi datang hari ini bersama-sama kami live. Okay, terima kasih Doktor. So yang mana ada kat rumah yang baru masuk ni boleh share video ni, boleh share live ni. Nanti tengok balik, banyak sangat ilmu yang anda dapat sebenarnya untuk anda praktikan untuk diri anda sendiri ataupun untuk anak-anak. Bolehlah, rasanya dah terjawab lah macam mana nak bagi anak pintar kan sekarang ni. Okay, so terima kasih lagi sekali Kak Doktor. Jadi kita end dulu kita punya live hari ni. Jadi jangan lupa kita untuk live yang akan datang, siapa pula kita nak jemput, agak ilmu apa lagi kita nak dapat. So stay tune. Okay, Assalamualaikum. Bye. Bye.